Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami dari Kumpulan 26 akan membentangkan tajuk pemakaian kaedah tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah manadul al-maslahah dalam isu pengagihan bantuan kerajaan terhadap golongan terkesan di musim COVID-19 di Malaysia. Dan ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Muhammad Rahmat bin Muhammad Alam, Muhammad Fadilah Nazmi bin Muhammad Sukri, Muhammad Iqmal Zaki bin Khairi, Syafiq Najib bin Muhammad Fauzi dan juga Hasib Izzuddin bin Muhammad Khalid. Dan isi kandungan yang akan kami bentangkan termasuklah pendahuluan, takrif kaedah, sejarah pemerintahan terdahulu dalam menguruskan wabak, penularan dan impak COVID-19 di Malaysia, tindakan kerajaan mengikut siasat syariah, bantuan yang diberikan oleh kerajaan semasa pandemik dan juga kesimpulan hasil daripada perbincangan topik ini. So, baiklah kita akan lihat kepada pendahuluan kepada topik ini. Tiga tahun lepas, iaitu sekitar bulan Disember 2019, masyarakat global telah dikejutkan dengan satu penularan wabak yang mana sehingga kini jumlah kes kumulatif dunia telah mencecah 300 juta kes dengan kematian menjangkau 5 juta. Penyakit ini dinamakan COVID-19 kerana ia ditularkan melalui sejenis virus corona yang mampu merosakkan sistem pernafasan tubuh manusia serta mampu menyebabkan kematian kepada pesakit. Malaysia juga turut terkesan dengan wabak ini di mana sejak kali pertama kes ini dilaporkan, kes COVID-19 telah menunjukkan lonjakan kes iaitu mencecah ribuan saban hari. Ini menyebabkan ramai golongan masyarakat yang terkesan baik dari segi mentaliti dan juga kewangan. Oleh itu, kerajaan telah memberikan berbagai bantuan kepada golongan-golongan terkesan di musim pandemik COVID-19 di Malaysia. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti keserasian kaedah dalam syariah Islam, iaitu pemakaian kaedah tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah manut bil al-maslahah dalam isu pengagihan bantuan kerajaan terhadap golongan terkesan di musim pandemik COVID-19 di Malaysia. Ia adalah penting demi memastikan setiap tindakan yang dijalankan oleh kerajaan adalah relevan serta bertepatan dengan kehendak syariah dengan mengaplikasikan kaedah-kaedah fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilah Nazmi bin Muhammad Syukri. Akan menerangkan tentang takrifan kaedah yang diguna pakai. Di dalam pembelajaran Quran Fiqhiyah, terdapat 5 pecahan kaedah seperti yang dinyatakan di dalam slide. Dan di dalam slide pula, dan di dalam kaedah-kaedah tersebut, terbitnya kaedah kecil yang menjadi rujukan di dalam setiap perkara. Contohnya, kaedah tasarruf al-imam ala ra'iyah manut bil al-maslahah diguna pakai dalam kaedah pemerintahan. Ia bermaksud tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dibolehkan jika atas keperluan untuk maslahah rakyat. Asal usul kaedah merujuk kepada kata-kata Imam Asy-Syafi'i, iaitu kedudukan pemerintah dalam mengurus urusan rakyat ataupun orang yang dipimpin sama seperti kedudukan penjaga ataupun takbir dalam urusan yatim. Prinsip ini pula diterbitkan daripada ungkapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berkata, dalam menguruskan harta Allah, aku meletakkan diriku sama seperti anak yatim. Jika aku memerlukannya, aku akan mengambilnya. Jika tidak, aku akan mengulangkannya. Sekiranya aku berkemampuan, aku akan menahan diri dan mengambilnya. Sekiranya aku amat memerlukan, aku akan menggunakan dengan baik dan wajar. Ini bermakna bahawa kalam Sayyidina Umar ini menjadi salah satu rujukan kaedah fiqh yang utama, iaitu pengurusan hal ehwal rakyat oleh pemimpin berdasarkan maslahah. Kita masuk pula kepada sejarah pemerintah terdahulu menguruskan wabak. Sejak zaman Rasulullah lagi, kewujudan wabak-wabak yang berjangkit telah menimbulkan kerisauan di dalam kalangan umat Islam. Rasulullah juga mengajarkan umatnya agar berhati-hati dan menghindari mereka yang sudah dijangkiti. Mereka yang dijangkiti pula perlulah berada di tempat itu, di tempat yang mana mereka tinggal, dan tidak berada di mana-mana sehinggalah penyakit itu reda. Rasulullah SAW mahu Muslim menjaga jarak dengan melarang orang yang mendapat serangan penyakit ini ataupun orang yang dijangkiti dan orang yang ada di wilayah itu keluar sebagai tindakan pencegahan. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pula, satu wabak tahun dia bernama wabak tahun Amawas telah merupakan pandemik yang menular di Syam pada tahun ke-18 Hijrah. Penyakit itu bermula dari
sebuah perkampungan yang bernama Amawas yang terletak di antara Baitul Maqdis dan Bandar Ramallah di Palestin. Saidina Umar telah membatalkan niatnya untuk memasuki ke negeri Syam setelah berbincang dengan sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Selepas itu Abu Ubaidah mempersoalkan tindakan Umar dengan bertanya, adakah kamu berlari daripada takdir Allah? Lalu Saidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, ya, kita lari daripada takdir Allah untuk menuju kepada takdir yang lain. Saidina Umar pula menyambung, apakah pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta yang turun di satu lembah yang mempunyai dua keadaan, iaitu satu keadaan yang subur dan satu lagi keadaan yang tandus. Jika engkau mengembalanya pada tempat yang subur, itu bukankah bererti engkau mengembalanya kerana takdir Allah? Begitu pula sebaliknya, bukankah engkau mengembalanya kerana takdir Allah juga? Ini menunjukkan Saidina Umar membuat keputusan berdasarkan maslahah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan penularan dan impak wabak COVID-19 di Malaysia. Okay, secara ringkasnya, penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Ia dilaporkan pertama kali dijumpai di Wuhan, China pada akhir tahun Disember 2019. Pada pertengahan Januari 2020, beberapa kes COVID-19 turut dilaporkan di beberapa negara lain seperti Thailand, Hong Kong, Korea Selatan dan juga Amerika Syarikat. Pada 25 Januari 2020, kes COVID-19 yang pertama kali telah dilaporkan di Malaysia. Dan dalam bulan Mac, penyakit ini telah merebak dan menyebabkan peningkatan kes secara mendadak. Sebagai langkah pencegahan, Perdana Menteri pada ketika itu telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan bermula daripada 18 hingga 31 Mac 2020. Sepanjang penguatkuasaan PKP ini, aktiviti daripada pelbagai sektor seperti sektor ekonomi dan juga sosial telah dihentikan untuk seketika. Antara impak penularan COVID-19 di Malaysia ialah berlakunya pertambahan pengangguran. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, pelaksanaan PKP telah menyebabkan pelbagai sektor seperti perniagaan, perhotelan terpaksa diberhentikan buat sementara waktu. Perkara ini menyebabkan setengah majikan terpaksa memotong gaji. Malah ada yang terpaksa memberhentikan perkhidmatan pekerja mereka untuk menanggung kerugian yang ditimpa oleh syarikat tersebut. Lebih malang lagi, setengah syarikat terpaksa mengambil keputusan untuk memberhentikan terus operasi syarikatnya akibat tidak mampu lagi menanggung kerugian. Berdasarkan laporan statistik tenaga buruh pada tahun 2020, kadar pengangguran pada suku pertama meningkat kepada 3.9% berbanding tahun sebelumnya iaitu tahun 2019 yang hanya sebanyak 3.3% sahaja. Okey, impak seterusnya ialah impak kepada pendidikan. Wabak yang melanda ini menyebabkan mustahil untuk para pendidik untuk mengadakan kelas secara bersemuka ataupun secara fizikal. Dengan itu, para pendidik mengambil inisiatif dengan mengadakan kelas secara atas talian. Tetapi untuk mengadakan kelas atas talian, perlulah para pendidik dan juga para pelajar haruslah mempunyai capaian internet yang baik dan juga stabil. Tetapi malangnya, tidak semua pelajar di Malaysia mempunyai akses kepada talian internet yang baik. Malah ada juga yang tidak mempunyai kemudahan internet serta kemudahan gadget elektronik seperti telefon pintar dan komputer riba untuk menjalani kelas secara atas talian akibat daripada faktor kemiskinan atau disebabkan faktor pentempatan. Dan akhir sekali adalah kesan kepada kesihatan mental rakyat Malaysia. Jumlah kes COVID-19 yang melebihi 2 juta serta melebihi 30,000 jumlah kes COVID-19 yang melebihi 22 juta. Jumlah kes COVID-19 yang melebihi 2 juta serta jumlah kematian yang melebihi 30,000 menimbulkan kerisauan terhadap setengah individu. Aktiviti sosial yang terbatas juga
turut menjadi punca kepada kemurungan. Penutupan pelbagai sektor ekonomi juga turut menjadi punca kepada masalah kesihatan mental seperti tekanan dan juga risauan akibat terputus sumber pendapatan. Berbeza pula dengan petugas barisan hadapan. Walaupun mereka mempunyai sumber pendapatan, tetapi mereka turut juga mengalami tekanan akibat terpaksa bekerja lebih masa demi menjaga kemaslahatan orang awam. Akibat daripada bekerja lebih masa, mereka tidak mempunyai masa yang cukup serta tidak mempunyai masa untuk meluangkan bersama. Akibat bekerja lebih masa, para petugas barisan hadapan tidak mendapat rehat yang cukup serta tidak mempunyai masa untuk meluangkan masa bersama keluarga yang akhirnya membawa kepada ketidakstabilan emosi. Melihat banyak kesan negatif di atas, pemerintah Malaysia sudah semestinya tidak berdiam diri dan telah melakukan pelbagai bantuan kepada golongan yang terkesan dengan pandemik ini. Tetapi apakah tindakan kerajaan ini mengikut maqasid syariah? Jika ya, apakah kaedah yang digunakan? Jadi pembahasan ini akan saya serahkan kepada pembentang yang berikutnya. Seterusnya, kita menuju kepada tindakan kerajaan mengikut siasah syariah. Pertama, kita menuju kepada maksud siasah syariah. Secara umumnya, siasah syariah bermaksud suatu kaedah untuk membuat keputusan menggunakan kaedah-kaedah ijtihad yang berpandukan kepada maqasid syariah ataupun kaedah-kaedah ijtihad dan juga prinsip-prinsip utama dalam syariat Islam. Atau secara mudahnya, kita boleh memahami maksud siasah syariah adalah siasah syariah merupakan hasil ijtihad oleh pemimpin-pemimpin sesebuah kerajaan dalam membentuk dasar, peraturan, undang-undang serta polisi negara. Siasah syariah juga digunakan dalam pelbagai urusan lain seperti perundangan, kehakiman, pendidikan, kewangan, sosial politik, kesihatan dan sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan negara. Hal ini demikian kerana ijtihad pemimpin meliputi seluruh institusi kerajaan seperti kementerian, jabatan serta jentera-jentera kerajaan yang berkhidmat untuk kerajaan termasuk badan polis, badan bomba dan juga tentera. Kemudian kita pergi kepada objektif siasah syariah. Secara umumnya terdapat dua objektif siasah syariah, iaitu pertama, menepati maqasid syariah dan juga mengaplikasikan kaedah-kaedah hukum dengan betul. Kedua adalah tidak menyalahi secara jelas ketetapan hukum dalam nas syarak yang telah menjadi peraturan kepada manusia. Kita akan lihat kepada topik utama, iaitu tindakan kerajaan mengikut siasah syariah. Meneliti kepada setiap arahan, bantuan serta polisi yang dibuat oleh pihak kerajaan Malaysia semasa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, semua tindakan tersebut adalah dilihat menepati kepada aplikasi syariah, siasah syariah, terutamanya berkaitan dengan fiqh yang sedang dibincangkan, iaitu kaedah tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah al-manut bil maslahah daripada aspek pemeliharaan nyawa, menolak kemudaratan dan mengutamakan elemen mafsadah berbanding maslahah. Arahan pertama yang kita boleh lihat adalah arahan untuk kekal berada di rumah ataupun stay at home. Arahan ini adalah bukan untuk bertujuan untuk mencegah daripada penularan virus COVID-19 dan adalah bukan untuk menyekat kebebasan kita rakyat Malaysia untuk bergerak bebas, tetapi adalah untuk menghalang daripada kita rakyat Malaysia untuk daripada terjangkiti virus COVID-19 daripada punca yang tidak diketahui melalui perkumpulan besar-besaran di tempat sesak seperti pusat membeli belah, pasar tani, kedai runcit, termasuk juga kawasan universiti seperti dewan kuliah, rumah ibadat seperti masjid, tokong, gereja serta restoran. Arahan untuk menghadkan pergerakan dan kekal berada di rumah adalah satu kemudaratan yang lebih ringan untuk menjaga kesihatan rakyat dan juga nyawa rakyat berbanding dengan kemudaratan yang lebih besar akibat dijangkiti virus tersebut, yang mana boleh membawa kepada kematian. Dan arahan ini adalah menepati kaedah tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah
manut bil maslahah serta kaedah lain seperti iza ta'aradat mafsadan ru'ya ashamuha daran bil irtikab akhafiha. Kemudian arahan untuk mengekalkan penjarakan sosial ataupun social distancing. Tidak jauh berbeza dengan arahan untuk kekal di rumah. Arahan untuk mengekalkan penjarakan sosial sejauh minimum 1 meter nampaknya juga menepati dengan saranan hadis Rasulullah SAW yang mana baginda mengarahkan agar umat Islam menjauhi pesakit kusta dengan serius. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, dan larilah kamu daripada pesakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri dari singa. Riwayat Al-Bukhari. Mengikut penjelasan ulama yang mensahihkan hadis ini, Rasulullah memberi arahan kepada umat Islam untuk mengelakkan daripada berdekatan dengan orang yang dijangkiti penyakit kusta. Dan juga kita perlu sentiasa berwaspada dari aspek makan minum bersama mereka yang dijangkiti. Dan seseorang yang mengetahui hal tersebut perlulah melarikan diri daripada orang yang dijangkiti kusta. Kemudian, keputusan untuk menangguhkan semua aktiviti di masjid ataupun surau oleh Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang diarahkan pada 20 Mac tahun 2020. Mungkin ini adalah satu keputusan yang drastik, namun keputusan tersebut adalah wajar untuk mengelakkan mafsadah yang mungkin berlaku walaupun amalan-amalan yang ditangguhkan seperti solat berjemaah, solat Jumaat adalah satu kemaslahatan kepada umat Islam. Akan tetapi, kehadiran orang ramai ke masjid atau surau menjadi satu faktor kepada potensi untuk penularan wabak COVID-19 yang merupakan satu mafsadah kepada kita. Melalui situasi ini, kaedah yang tepat adalah untuk memilih untuk menolak mafsadah adalah lebih utama berbanding meraih maslahah. Justifikasi bagi pemilihan kaedah tersebut adalah bagi merungkaikan antara tuntutan wajib dan haram, dan kita perlu mengutamakan untuk menjauhi perkara yang haram berbanding dengan melaksanakan yang wajib. Dan kepatuhan rakyat Malaysia terhadap kerajaan berkaitan arahan PKP adalah selaras dengan kaedah fiqh yang dibincangkan, iaitu tasarruf al-imam ala ra'iyah al-manut bil maslahah, dan perbuatan patuh kepada pemimpin dalam urusan yang melibatkan kepentingan awam adalah wajib berdasarkan arahan Al-Quran dan juga Sunnah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasib Izzuddin Muhammad Khalid, pemetrik 17141591 Pelan 2. Okay, saya akan membentangkan berkenaan dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan sewaktu pandemik COVID-19. Okay, bermula pada 18 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan ataupun mengisytiharkan berkaitan dengan bahawa kerajaan persatuan akan memutuskan agar pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi, ramai rakyat yang terkesan kerana tidak boleh bekerja, berniaga ataupun untuk mencari nafkah. Jadi, sewaktu pasca COVID-19 telah terlaksananya pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau dinamakan pemulih. Okay, secara keseluruhan, pemulih ini boleh dibahagikan kepada 3 komponen bantuan. Okay. Yang pertama ialah meneruskan agenda prihatin rakyat. Yang kedua, menyokong perniagaan. Yang ketiga ialah meningkatkan vaksinasi. Okay, untuk fokus yang pertama. Okay, fokus yang pertama ialah meneruskan agenda prihatin rakyat. Okay, seperti mana yang disenaraikan, yang pertama ialah bantuan prihatin rakyat BPR. Kedua, bantuan khas COVID-19 BKC. Yang ketiga, bantuan kehilangan pendapatan. Yang keempat, bantuan bakul makanan. Yang kelima, dasar pengawalan harga barang perlu. Yang keenam, kerajaan bersetuju untuk meruntukkan 15 juta ringgit kepada badan-badan bukan kerajaan atau NGO dalam membantu kerajaan menangani isu sosial seperti kesihatan mental, gelandangan dan masalah sosial lain seperti di peringkat komuniti. Yang ketujuh, diskaun bil elektrik. Yang ke-8 ialah pemberian data 1 GB data harian percuma sehingga 31 Disember 2021.
Okey, seperti mana yang kita boleh lihat dalam senarai yang berfokus pertama ini. Okey, dalam fokus pertama ini kerajaan lebih kepada bantuan dari segi wang ringgit atau wang ringgit, bantuan barangan keperluan seperti bakul makanan dan juga internet. Jadi apa yang dapat disimpulkan untuk fokus yang pertama ialah kerajaan memberikan segala keperluan yang diperlukan oleh rakyat untuk meneruskan kehidupan sewaktu di pasca COVID-19. Okey, untuk fokus yang kedua ialah menyokong perniagaan. Okey, yang pertama ialah pelaksanaan geran khas prihatin GKP. Yang kedua ialah penyediaan bayaran tambahan di bawah GKP 4.0 kepada penerima yang layak sebanyak 500 sebanyak RM500 akan dibayar pada bulan September 2021 dan RM500 selebihnya pada bulan November 2021. Yang ketiga, program subsidi upah PSU. Okey, yang keempat, pengecualian levi HRD Corp bagi tempoh 2 bulan akan diberi secara automatik kepada majikan yang tidak dapat beroperasi semasa PKP. Yang seterusnya, penjana kerjaya oleh Perkeso. Yang keenam, program Shop Malaysia Online. Yang ketujuh, program pemerkasaan pendigitalan usahawan kecil pupuk. Yang ke-8, program jaringan inisiatif umum G2. Dan yang terakhirlah pelaksanaan iCitra dan moratorium bayaran balik pinjaman bank. Okey, berbeza dengan fokus yang pertama. Fokus yang pertama lebih kepada emosi, lebih kepada ekonomi dan juga lebih kepada bantuan untuk meneruskan kehidupan. Dan fokus yang kedua ialah lebih kepada cara untuk mengembangkan perniagaan ataupun cara untuk menjana lebih ekonomi yang lebih dan menstabilkan semula ekonomi negara. Jadi kerajaan telah melaksanakan beberapa pelan ataupun beberapa bantuan sekaligus dapat membantu ataupun memulihkan semula ekonomi dengan menyokong ataupun membantu peniaga-peniaga kecil untuk set up balik perniagaan mereka. Dan yang ketiga ialah meningkatkan vaksinasi. Seperti mana yang kita tahu, program vaksinasi juga adalah merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan di mana vaksin tersebut telah disubsidi dan kerajaan juga telah menambah bilangan pusat pemberian vaksin ataupun dinamakan PPV di seluruh negara bagi memutuskan rantaian COVID-19. Seterusnya dapat apabila program vaksinasi ini berjaya dan kita boleh kembali untuk meneruskan kehidupan, untuk bekerja, untuk berniaga dan sebagainya jika ketiga-tiga fokus bantuan kerajaan ini berjaya. Okey, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kesimpulannya, segala bantuan yang telah diberikan kepada rakyat adalah bersesuaian serta mengikut kaedah tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah mahnut bil al-maslahah. Hal ini demikian akan menjadi pemangkin serta sedikit sebanyak mampu meringankan beban kepada penduduk Malaysia, khususnya kepada golongan yang terkesan dengan musim pandemik COVID-19. Berikutan kerana banyak sekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti Perintah Kawalan Pergerakan yang mana merupakan satu ijtihad dan dasar keselamatan kerajaan yang dilakukan berdasarkan penelitian serta penyelidikan yang berautoriti oleh pihak-pihak yang terlibat. Di samping itu, pemberian bantuan yang bersesuaian juga dapat mengurangkan kebimbangan kepada penduduk terkesan iaitu dengan pemberian bantuan dari sudut wang ringgit dan juga keperluan dapur serta bantuan yang diberikan secara langsung kepada penduduk. Hal ini juga menyebabkan kadar pergerakan penduduk ke tempat awam dapat dikurangkan. Ia juga dapat mengurangkan kadar jangkitan yang dihadapi dalam situasi semasa. Rakyat juga dapat mematuhi arahan kerajaan dengan hati yang terbuka dan pematuhan rakyat terhadap kerajaan adalah sebagai satu arahan yang selari dengan penjagaan maqasid agama dan nyawa manusia. Dan baiklah, itu sahaja topik perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.